Angin kuat memenuhi setiap ruang di sebuah kawasan perkuburan yang tidak terurus. Pokok-pokok di sekitar yang tadinya pegun kini sudah bergoyang kuat mengikut arah angin yang bertiup. Bunyi desiran daun dan ranting membuatkan mereka yang berada di situ semakin kalut. Lolongan anjing sayup-sayup kedengaran. Bunyi dentuman guruh menggegar dada langit. Tanda bila-bila masa sahaja hujan akan membasahi bumi. Cepatlah gali sebelum lilin ni padam. Kita tak ada banyak masa. Arah Shinawat. Sebaik saja Tok Pramud selesai berkata. Lilin di tangan kanan Shinawat sudah mula cair. Tapak tangan kirinya mengepung lilin yang sudah meliuk lentok apinya di angin yang bertiup. Bimbang akan terpadam. Tergopoh gapahlah mereka yang lain menggali sebuah kubur yang sudah ditanda dengan kain kuning. Angin ribut tidak dihiraukan. Bunyi lolongan anjing bersahutan panjang kedengaran di hujung kampung. Mereka harus sudahkan segera apa yang dimulakan tadi. Apa yang penting, mayat itu harus dikeluarkan dan upacara itu juga harus segera dilakukan. Hujan lebat mencurah-curah, kilat sabung menyabung, membelah dada langit terus menghantam bumi. Dentuman guruh memecah keheningan malam. Syam terjaga daripada tidur, peluh merecik di dahi. Seekor lalat yang berterbangan di sekitar muka ditepis kuat. Serentak itu juga, aroma busuk menusuk ke hidung. Pantas sahaja dia berpaling pada satu sudut. Aku kata pergilah. Syam berteriak, bibir bergetar menahan marah. Satu tumbukan padu dilayang pada palang kepala katil. Jangan nak ganggu aku, kau faham tak? Kedua-dua tangan digenggam kuat. Matanya menala pada satu susuk tubuh yang tidak berganjak dari tempatnya. Susuk tubuh tadi bagaikan tidak mengendahkan suara yang menjerit kuat kepadanya. Bibir pucat merekah yang merah dengan cecair busuk meleleh itu masih menyeringai di sudut dinding. Pergilah, jerit Syam memecahkan keheningan malam. Guru masih lagi berdentum kuat. Susuk tubuh itu masih lagi kekal di sudut dinding. Mata putih dengan lelehan darah cukup membuatkan hidupnya sentiasa dihantui dan dalam keresahan. Syam hanya mampu memandang. Tolonglah, tolong. Janganlah kau kacau aku. Rayu Syam kali ini. Nadanya mula perlahan. Dia tunduk. Genangan air mata cuba ditahan. Tidak sanggup lagi dia menanggung gangguan gila ini. Susuk tubuh itu masih lagi tidak berganjak dari situ. Sesekali kilat memancar. Terpapar wajah pucat perempuan itu yang ditutupi kain jarang berwarna merah dan di atas kepalanya dihiasi seperti tanjak yang juga berona sama. Perlahan matanya dikalih pada jarum jam bulat di atas meja kecil sebelah katil. Jam 3 pagi. Berbola mata dialih kembali pada susuk tubuh tadi yang masih lagi setia berdiri di sudut dinding. Syam menelan air liur. Gemersik suara nyanyian yang memecah keheningan malam yang sunyi cukup menyeramkan sesiapa sahaja yang mendengarnya. Kau siapa ni? Kenapa yang kau selalu ganggu aku? Terketar-ketar Syam bertanya. Senyap. Macam mana yang kau masuk dalam bilik aku? Kau ni siapa? Syam sekali lagi menjerit sekuat hati. Jeritan Syam seolah-olah tidak sedikit pun memberi kesan. Suara gemerisik melantun dari mulut berdarah milik perempuan itu memenuhi segenap ruang bilik. Rentak jantung semakin kuat berdetak. Suara nyanyian tadi semakin mendayu. Syam semakin tidak keruan. Liur kelat ditelan berkali-kali. Mata bulat memandang wajah pucat milik perempuan itu. Gila rasanya bila bersembang dengan lembaga yang tiba-tiba muncul entah dari mana ni. Syam kaku.
Matanya masih lagi menghala pada perempuan itu yang kini dirasakannya semakin hampir dengan dia. Seekor lalat berterbangan di sekitar wajahnya. Lalat itu cuba ditepis, namun masih lagi degil berlegar-legar. Perempuan itu merenung tajam kepadanya. Syam tidak berkutik. Dia menelan liur pahit yang terasa tersekat di batang tenggorok. Matanya masih lagi menala pada wajah pucat perempuan itu. Dua ulas bibir pucat milik perempuan itu melebar perlahan sampaikan ke cuping telinga sehinggakan terlihat kulit muka yang merekah seperti keadaan tanah yang pecah kekontangan. Syam kaku. Matanya seolah-olah dipukau untuk memandang wajah ngeri perempuan itu. Perempuan itu semakin menghampiri Syam. Pakaian merah yang melekat pada tubuhnya jelas kelihatan bercampur dengan darah. Aku mimpi ni. Aku hanya bermimpilah. Syam cuba menyedapkan hatinya sendiri. Selimut ditarik dan diselingkup membungkus seluruh tubuhnya. Terasa desah nafas panas di mukanya. Perlahan Syam menolak selimut dari muka dan cuba melihat sekali lagi perempuan tadi. Wajah perempuan itu hanya seinci dari hidungnya. Cepat-cepat dia pejamkan mata semula. Semakin rapat. Terasa jemari runcing menyentuh rambutnya. Dibelai-belai mesra ibarat seorang ibu yang membelai rambut anak kecil. Pipinya diusap-usap. Rasa sejuk dengan sentuhan jemari yang runcing. Terasa seperti rangka jemari sedang mengusap pipinya ketika ini. Syam sudah tidak mampu lagi menepis. Rapat mata dipejam. Perlahan-lahan usapan dan belayan tadi hilang. Matanya masih lagi dipejam rapat. Sungguh. Dia tidak berani membuka matanya. Terkejut mendengar deringan jam dari telefon pintar di atas meja, Syam bingkas dari katil. Dia pandang sekitar bilik terutamanya pada hujung katilnya. Tak ada apa-apa. Di situlah perempuan berbaju merah itu duduk malam tadi. Syam duduk termangu di birai katil. Muka ditekuk lama. Hampir setiap malam dia diganggu. Apa yang dia perasan? Sejak kejadian itu, perempuan itu selalu muncul lewat malam dan akan hilang sekelip mata. Sampai bilalah aku nak kena hadap benda-benda macam ni? Helaan nafas berat dilepaskan. Syam capai tuala di atas palang katil, lalu dia ke bilik air. Sudah masuk waktu subuh. Pagi itu, dengan wajah yang lesu, Syam hanya bersarapan dengan roti cicah air kopi panas. Kopi diminum perlahan sambil fikirannya teringatkan perempuan yang selalu mengganggunya hampir setiap malam. Usai sarapan, Syam mengemas semua pakaiannya. Syam, kau jadi ke nak balik kampung? Tegur Apai yang muncul di muka pintu bilik Syam. Syam mengangguk. Apai melangkah menghampiri Syam yang sibuk memasukkan baju ke dalam beg sandang. Syam, aku tengok kau ni bro. Pucat semacam. Macam tak bermaya lah. Kau sakit ke? Syam mengangkat muka dan melemparkan senyuman yang hambar. Sudah banyak kali Apai menegurnya tentang itu. Aku bukan apalah. Aku tengok kau ni macam tak sihat. Lepas tu kau tak banyak cakap. Kau ni ada masalah ke? Apai tidak puas hati. Dia pasti ada sesuatu yang tidak kena dengan Syam. Rakan serumahnya yang menghuni rumah sewa di Pangsapuri, kos rendah itu. Syam berhenti mengemas. Dia pandang Apai. Muka mama itu nampak serius atau mungkin buat-buat serius. Sebelum ini, jarang Apai menegurnya. Masing-masing buat hal sendiri. Macam ni, boleh aku tanya sesuatu tak? Soal Syam. Apa dia? Apai senyum. Syam senyum sinis. Apa kena pula lah mamat ni pagi-pagi dah mesra alam. Hairan pun ada dengan sikap teman serumah yang selama setahun menghuni bersama tak pernah menunjukkan ciri-ciri teman tapi mesra. Kenapa yang tiba-tiba kau berminat nak sibuk hal aku ni? Sebelum ni, kau macam pandang lekeh je dekat aku. Okey. I'm sorry lah brother. Sorry. Aku minta maaf ni.
Aku bukan apa. Lately ni aku tengok kau macam semacam lah. Malam tadi aku dengar macam ada suara dalam bilik kau. Apai mula berterus terang. Syam terkejut. Luas matanya menala pada wajah Apai yang nampak agak cuak. Suara? Syam tak berkelip pandang pada Apai. Dia tahu, kalau Apai boleh dengar suara perempuan itu malam tadi, tak mustahil perempuan itu akan munculkan diri di hadapan Apai. Ya, macam suara perempuan. Tapi bunyi dia agak kasar dan keras lah. Jelas Apai. Syam mengeluh. Ini tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Kalau perempuan tu muncul di hadapan Apai, kemungkinan besar Apai tak akan teragak-agak menghalaunya dari rumah sewa. Dulu, Apai siap bagi amaran kepadanya tentang tu. Apai ni dah serik dengan teman serumah sebelum ni yang berperangai pelik. Rupa-rupanya mengamalkan ilmu hitam. Kau ni mimpi je kot. Syam senyum kelat. Dia kembali menyambung mengemas. Apai diam. Syam diperhatikan sahaja. Wajah pucat dan lesu mamat itu memang nampak jelas. Nak kata mat pit, tak ada pula tokoh ke arah itu. Nak dikatakan tak cukup makan, melantak sahaja hari-hari. Mungkin lah kau nak pergi mana ni? Soal Apai. Dari tadi Syam mengemas pakaian. Beberapa helai baju ti dan seluar dimasukkan ke dalam beg sandang. Aku nak balik kampung ah. Dah lama dah aku tak jenguk mak aku. Syam bingkas dari birai katil menuju ke ruang tamu bersama dengan beg sandangnya yang sudah berisi pakaian. Apai menggeleng. Sikap Syam sudah banyak berubah. Tidak lagi seriang dahulu. Tidak banyak bercakap. Bimbang juga kalau Syam ni terlibat dengan gejala hitam di luar sana. Ialah Syam. Asal budak kampung dan kerja di bandar yang penuh dengan pancaroba ini. Mahunya tak terkejut beruk tengok perangai masyarakat kota walaupun tak semua berperangai buruk. Senyuman Syam semakin lebar sebaik terpandang ibu kesayangan sedang tersenyum kepadanya di anjung rumah papan. Rumah pusaka milik arwah ayah. Langkah dihayun semakin laju. Mak. Terus sahaja tangan ibu dikucup lembut. Rasa janggal kerana selama ini dia tidak pernah mencium tangan ibu sendiri. Banyak tangan perempuan sahaja yang menjadi santapan ciumannya sebelum ini. Ingatkan tak jadi balik. Gayah berkata sinis walau dalam hati rasa pelik dengan sikap Syam yang rajin menjenguknya di kampung. Apapun telahannya, janji anak bujangnya sudah banyak berubah. Mak masak apa ya? Lapar ni. Masak lemak pucuk paku dengan ikan talapia goreng. Kamu simpan beg tu dulu. Kita makan sekali. Ujar Gayah. Gayah hanya memerhatikan anak bujangnya yang tidak banyak bersuara. Sejak bekerja, Syam semakin pendiam. Wajah mula pucat dan tidak bermaya. Syam menuju ke bilik. Biliknya masih lagi seperti dahulu. Bibir tersenyum lebar tatkala melihat poster artis John Bon Jovi masih lagi terpampang elok. Beg sandang diletakkan di atas katil. Syam melangkah ke jendela. Daun jendela dibuka. Segar memandang panorama sawah padi. Di sebelah sawah padi pula ada kebun pisang milik arwah ayahnya. Malam nanti, aktiviti biasa setiap kali pulang ke kampung. Dia akan menemani Bidin menunggu buah durian gugur di pondok dusun Pak Karim. Namun ada niat lain yang lebih besar daripada itu. Apa yang berlaku tiap malam kepadanya perlu dirungkaikan. Mungkin Bidin boleh menolongnya dalam hal itu. Nyamuk yang terngiang-ngiang di tepi telinga ditepis kasar. Sesekali betisnya turut ditampar. Mampus seekor nyamuk yang sudah kekenyangan. Bidin tuang kopi panas dari termos. Kopi panas itu diteguk perlahan. Sambil menikmati kopi panas, fikirannya melayang kepada Hani atau lebih dikenali sebagai Amoy dalam kalangan penduduk kampung kerana berkulit putih dan bermata sepet. Hani, anak gadis kepada penghulu kampung Gading. Seorang yang berperwartakan lembut tetapi pedas dengan kata-kata. Ramai pemuda kampung yang menaruh hati kepada Hani tetapi tidak dilayan, malah dihambur pula dengan kata-kata makian.
Manalah Amoy ini pergi? Kalau betul dia dah mati, mana pergi mayatnya? Fikirannya melayang kepada Hani. Teringat kes Hani yang hilang penuh misteri. Elok jugalah kalau dia dah mati. Tak adalah terbongkar rahsia aku. Bidin ketawa kuat. Gelas kopi diletakkan di atas tikar mengkuang. Satu gulung rokok daun diambil dari poket seluar lalu dinyalakan. Rokok daun dihisap dan dihembus asapnya sampai ditiup angin malam jauh dari pondok. Tapi kan jangan dia muncul jadi hantu jebalang sudahlah. Kali ni Bidin melihat sekitar pondok. Manalah tahu, kan? Hantu Hani tiba-tiba muncul. Kalau muncul sekalipun, dia sudah ada pendinding. Jadi apa nak takut? Selama ini pun dia bergelumang dengan kerja-kerja khurafat. Apa yang dia tak buat? Pergi kubur minta nombor ekor. Jumpa bomon nak cari anak kerak. Pernah juga dia mencuri ayam orang kampung untuk dijadikan korban menurun nombor ekor. Tak terkira perkara khurafat yang pernah dilakukannya dahulu. Bidin bersandar pada dinding kayu pondok kecil yang sememangnya digunakan untuk menunggu buah durian jatuh. Belakang badannya digesel-gesel bila terasa gatal. Habis menikmati berokok, dicapai pula gelas berisi air kopi, lalu diteguknya semula. Mindanya kembali menerawang dan kali ini kepada Maylin, anak gadis kepada Tauki Sayur Ahsi. Maylin yang cukup mesra dengan penduduk kampung, berkawan rapat dengan Hani. Jadi kalau sebut nama Amoy, fahamlah itu adalah Hani. Dan Maylin, si Amoy daripada keturunan Cina pula, sering dipanggil sebagai Mila. Amoy yang ni pun agaknya kat mana sekarang ni ya? Bidin tersenyum membayangkan gadis Cina yang langsung tidak pelat bila bercakap bahasa Melayu. Mungkin sebab itulah Maylin digelar Milah oleh penduduk kampung. Matanya dialih pada jalan masuk ke dusun. Terjenguk-jenguk. Manalah Syam ni? Kata nak temankan aku malam ni. Dah sejam aku tercongok kat sini ni. Usahakan batang hidung. Kelibat pun tak nampak lagi ni. Bidin panjang ke leher ke arah jalan kecil menuju jalan keluar dari dusun itu. Sebatang lagi rokok daun yang sudah digulung bersama tembakau dinyalakan dan dihisap perlahan. Hanya rokok daun sahajalah yang dia mampu beli setakat ini. Kerja kampung sepertinya, berapalah sangat yang dia dapat. Satu gulung lagi rokok daun dinyalakan. Berkepul-kepul asap rokok terbang di bawah angin malam yang semakin dingin. Khayal seketika menghisap asap tembakau. Bersandar malas pula Bidin pada dinding kayu yang sudah banyak berlubang sana sini. Bunyi desiran daun memecah keheningan malam itu. Bidin kembali memikirkan hal kehilangan Hani. Berita kehilangan Hani benar-benar membuatkannya terasa lega. Bimbang jika segala rahsianya terbongkar kalau Hani masih ada atau dalam erti kata lain, masih hidup. Rahsia yang hanya dia sahaja yang tahu. Hatta Syam pun tak pernah tahu rahsianya itu. Kehilangan misteri Hani telah membawa bermacam-macam telahan yang pelik-pelik daripada penduduk kampung. Ada yang mengatakan Hani terkena buatan orang. Ada yang menganggap Hani telah lari mengikut lelaki lain. Dan ada juga yang meneka Hani dah mati. Bidin senyum sinis. Sesekali Bidin menepis nyamuk yang terngiang-ngiang di tepi telinganya. Berada di dalam dusun pula pada malam hari begini memang sengaja menadah darah untuk makanan nyamuk. Entah berapa ekor nyamuk sudah mati kojol di tapak tangannya. Kain pelekat yang dipakai dibuka kilasannya dan disarung sampai ke kepala, menampakkan seluar boxer brief paras lutut. Kedua-dua lututnya sudah rapat ke badan. Angin sejuk mula mencengkam ke tulang. Rokok daun tadi dihisap dalam-dalam. Nikmat sungguh menyedut asap tembakau. Setahunya, dulu seorang penduduk kampung itu ada menanam kebun tembakau. Tetapi sejak hujan turun tidak berhenti, habis tembakaunya rosak. Dan sejak itu, harga tembakau melambung naik. Alah nasi kau lah Bidin, oi. Nak isap dan hil konon. Rokok daun pun kau tercungak-cungak nak beli. Keluh Bidin sendiri tersengih-sengih. Bidin pandang sekitar dusun kalau-kalau ada orang yang ingin mencuri durian. Sebelum ini sudah banyak kali buah durian Pak Karim kena curi.
Alah, bukan budak-budak nakal itu tahu takut hantu pun. Curilah selagi boleh curi, asalkan mendatangkan duit. Dapat duit, beli pula dadah. Silap langkah, kena tangkap di polis, meroyallah kau dalam lokap. Nak buat jahat pun tak reti lah. Sejahat aku pun, aku bukan jadi tahi dadah lah. Ha, ha, ha. Bidin ketawa. Mengenang kembali perangainya yang juga suka mencuri buah di dusun Pak Karim membuatkan ketawanya semakin berdekah. Aduh lah, bodohnya Pak Karim. Aku yang curi, dituduhnya budak dadah yang ambil. Ketawa Bidin masih berlarutan. Teringat ketika dia masih belum menjadi pekerja Pak Karim dulu, durian dan pisang Pak Karim banyak dikebasnya. Walaupun ada desas-desus yang mengatakan dalam dusun Pak Karim ada penunggu, tapi itu semua sudah tidak hairan lagi bagi Bidin. Selama dia menjadi samsing, belum sekalipun dia terserempak atau melihat hantu jembalang dengan mata kepalanya sendiri. Bidin menggeleng sambil tersengih-sengih mengenang kembali zaman samsingnya dahulu yang terpaksa dihentikan seketika. Hai. Sebab engkau lah ni Syam. Keluh Bidin. Kenangan bersama Syam terimbau semula. Dia dan Syam sama-sama samsing. Kerja jahat apa yang mereka tak pernah lakukan di kampung ini. Mencuri, mengintai anak dara orang mandi, laga ayam dan akhirnya terjebak dengan menurun nombor ekor. Sanggup pergi ke kubur semata-mata nak dapatkan nombor bertuah untuk menang judi. Selepas Syam berpindah ke Kuala Lumpur dan bekerja di sana, semua aktiviti gila mereka bertukar perlahan. Dia tak ada kawan yang sekepala seperti Syam. Nak harapkan Meon, Mamat itu juga suka mengambil kesempatan sahaja. Bidin membetulkan kain pelikat yang menutupi tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Gelap. Hanya cahaya lampu pelita sahaja yang menerangi sekitar pondok itu. Dingin malam itu sudah terasa semakin mencengkam hingga ke tulang sumsum. Bunyi cengkerik dan unggas saling bersahutan. Sekali segala sahutan burung hantu dan lolongan anjing dari kampung sebelah memecahkan keheningan malam yang pekat. Desiran daun masih kedengaran. Mengambil upah menunggu buah durian gugur pada waktu tengah malam sehingga ke dini hari sudah biasa baginya. Liar matanya memandang sekitar dusun itu. Dari cahaya lampu pelita yang meliuk lentuk yang menerangi pondok kecil, matanya menangkap satu kelibat melintas laju di hadapan pondok. Ya, orang hantu. Perasaan Bidin sudah tidak keruan. Dia cuma menidakkan itu adalah jelmaan. Bukan. Kenapa malam ni pula dia buat kerja seorang diri? Syam pun tidak sampai lagi. Kerja yang sepatutnya dilakukan bersama Meon kali ini terpaksa dilakukan seorang diri. Meon dari semalam sudah ke Kuala Lumpur. Katanya hendak menghadiri temuduga. Entah temuduga apalah Mamat itu dapat kalau kelayakannya pusat takat SPM sahaja. Sama jugalah macam dirinya. Malah keputusan SPM Meon lebih teruk daripadanya. Hanya Syam sahaja yang bernasib baik. Lulus SPM dengan baik. Dapat menyambung pelajaran ke peringkat diploma. Mungkin sekarang ini Syam sudah bekerja setaraf dengan kelulusannya. Lambat pula lah Syam ni datang. Aku dah seram sejuk ni. Bidin cuba menyedapkan hati sendiri. Embun pagi sudah pun mula merenik. Bidin sekali lagi menelan air liur kelat. Bau harum mula semerbak di sekitar pondok. Bunyi kuat seperti buah durian gugur menerjah ke gendang telinga. Bidin tersedar daripada khayalannya. Memang telinganya sensitif pada bunyi dan dia pasti itu bunyi durian jatuh. Dia perlu segera mengutip. Kalau tidak, akan menjadi habuan binatang. Itulah sahaja sumber rezekinya selama ini. Dengan pelajaran setakat SPM, apalah lagi kerja yang dia layak buat selain kerja kampung seperti itu. Siang hari pula mengambil upah memetik buah kelapa dan menjaga kebun pisang. Semuanya milik Pak Karim. Kalau dulu, ada jugalah pendapatan sampingan lain yang dilakukan bersama dengan Syam. Kelapap. Melompat Bidin ke tepi. Kejadah kau hantu setan. Syam mengekek ketawa.
seronok menyakat Bidin yang mudah melatah mengalahkan perempuan. Ulah, kau ni Syam. Bagilah salam ke apa ke. Ni kau main tepuk aja. Nasib aku tak kojol kat sini, kau tahu. Bidin mengurut dada. Yang kau terkejut macam nampak hantu ni dah kenapa? Engkau datang sini, mak kau tahu ke? Tanya Bidin sambil mengurut dada. Rasa terkejutnya masih belum hilang. Aku datang senyap-senyap lah. Syam sengih. Buk. Durian jatuh. Bidin pasang telinga. Bergegas Syam dan Bidin mencari arah bunyi tadi. Malam ini habuannya lebat. Satu troli penuh dapat dikutip. Tidak sia-sia mereka berjaga dari tengah malam membawa ke pukul 5 pagi. Selesai mengutip buah durian, Syam dan Bidin kembali ke pondok semula, berehat sebentar melepaskan penat. Bidin memandang Syam yang sedang bersandar di tepi tiang pondok. Sebelah kakinya dilunjurkan, sebelah lagi dilipat sambil duduk di birai pondok. Satu rokok daun dihisap. Asap dihembus perlahan. Sempat juga mamat itu pau rokok daunnya. Syam, aku nak tanya sikit boleh? Apa dia? Syam menoleh. Nyamuk yang terbang di tepi telinga ditepis kasar. Rokok daun dijentik habuknya. Bidin masih berfikir sama ada hendak bertanya hal kelibat tadi atau dibiarkan saja. Esok je lah. Dah nak subuh ni. Niatnya dimatikan. Bidin bingkas bangun dan menolak troli yang penuh dengan isi durian. Cakap pasal subuh ni, kau tak nak ke surau ke? Syam jeling kepada Bidin. Bidin ketawa terbahak-bahak. Sarkastik. Syam tahu. Tentu Bidin terasa tersindir sedangkan dia tak berniat sedikit pun macam tu. Bidin yang masih ketawa hanya memandang sinis kepada Syam yang nampaknya sudah mula berubah baik. Sejak kau kerja dekat KL ni, kau dah lain macam lah Syam. Ada apa dekat KL tu sampai kau jadi pendakwah ni? Bidin masih lagi galak ketawa. Aku rasa aku nak berubah lah. Sejak akhir-akhir ni, aku rasa lain macam lah. Kau ada rasa apa-apa tak? Bidin berkerut kening. Lain macam pula pertanyaan Syam ni. Wajah Syam ditatap dalam. Macam ada penyesalan yang berbekas. Rasa apa bro? Nantilah aku cerita. Sekarang dia nak subuh. Jomlah ke surau. Ajak Syam sekali lagi. Kau pergilah dulu ya. Aku nak kena hantar durian ni ke rumah Pak Karim. Bidin beri alasan. Syam memandang Bidin yang sudah berjalan meninggalkan pondok bersama dengan troli berisi buah durian. Saat kakinya ingin membututi Bidin, terasa mukanya disapu angin yang kuat. Sekejap itu juga, seekor lalat berlegar-legar terbang di hadapan muka. Liur ditelan kelat. Jantungnya mula berubah. Rentak detaknya. Liar matanya memandang sekeliling. Tapi tak ada apa-apa. Laju saja Syam menghayun langkah mengejar Bidin yang sudah jauh ke hadapan. Sampai di simpang, dia dan Bidin berpecah. Bidin pula seperti biasa akan menghantar buah durian itu ke rumah Pak Karim bila hari sudah siang. Syam pula akan menapak ke arah surau yang terletak tidak jauh dari rumah Tok Penghulu Hasan.